Salam sejahtera kepada Dr. Raibah dan rakan-rakan sekalian yang akan menonton video ini. Dan nama saya Jason dan dalam video ini saya akan menerangkan tentang tugasan yang dihasilkan oleh kumpulan kami iaitu rancangan pengajaran harian kepada tajuk sistem endokrina. Dan dalam tajuk sistem endokrina ini dia terbahagi kepada 3 subtopik iaitu pengenalan sistem endokrina, hormon-hormon dan kelenjar-kelenjar endokrina. Dan untuk maklum, tajuk yang kumpulan kami ambil ni semua adalah berdasarkan HSP iaitu huraian sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh KPM. Okay, mari kita masuk kepada RPH kita. RPH ini dia akan diadakan pada 16 April dan kepada pelajar tingkatan 5 seramai 30 orang. Dan tunjang pembelajaran RPH ini adalah tunjang kedua untuk anatomi dan fisiologi. Dan tajuk pembelajaran adalah sistem endokrina. Okay, dalam fokus pembelajaran, dia terdapat 3 subtopik yang seperti saya kata tadi, tapi dalam subtopik tersebut ada lagi subtopik untuknya, iaitu definisi sistem endokrina, fungsi sistem endokrina untuk pengenalan sistem endokrin, dan hormon-hormon, ada ciri-ciri hormon dan kesan hormon ke atas tubuh. Manakala kelenjar-kelenjar endokrin pula, dia terdapat 4 kelenjar, iaitu kelenjar pituitari, kelenjar thyroid, kelenjar adrenal dan kelenjar pankreas. Baik, untuk pengetahuan awal pelajar, sebelum masuk kelas ini, saya akan memberikan satu QR code kepada pelajar untuk mereka mengenai dengan sistem endokrin dahulu. Dan apabila mereka scan QR code, mereka akan menonton satu video yang menjelaskan tentang sistem endokrin. Bagi objektif pembelajaran ini, di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat 3 domain objektif iaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Dan dari aspek psikomotor, pelajar dapat menghuraikan fungsi sistem endokrina dalam tubuh badan manusia. Dan mereka juga dapat menyatakan perbezaan kesan, kelebihan dan kekurangan hormon terhadap tubuh badan. Dari aspek kognitif, mereka dapat mengenal pasti kelenjar yang berperanan dalam sistem endokrina. Mereka juga dapat menjelaskan dengan gambar rajah kedudukan dan juga lokasi setiap kelenjar dalam badan. Yang ketiga, pelajar dapat membandingkan perbezaan setiap kelenjar dan hormon dalam tubuh badan. Dari aspek efektif pula, pelajar dapat mengklasifikasikan setiap hormon dengan kelenjar yang merebaskannya dengan yakin. Dan mereka juga dapat menunjukkan kerjasama yang baik apabila menyelesaikan tugasan kumpulan yang diberikan. Untuk persediaan guru dalam kelas ini, guru perlu sediakan buku teks atau buku rujukan, bahan edaran, laptop dan juga stiker notes. Manakala untuk persediaan pelajar pula, pelajar perlu sediakan buku teks, buku catatan dan laptop. Okay, mari kita pergi kepada fasa pertama, iaitu fasa pengenalan. Dalam fasa pengenalan, saya akan sediakan satu aktiviti iaitu fun fact. Sebelum masuk fun fact, saya akan bertanya dulu kepada pelajar beberapa soalan yang seperti yang ditulis di maklumat pengajaran dan pembelajaran, seperti kenapa kita boleh rasa lapar dan dahaga, ataupun apakah yang membantu mengimbangi suhu badan kita, iaitu homeostasis. Dan selepas saya mentanyakan soalan-soalan ini kepada murid, mereka perlulah memberikan respon mereka secara spontan. Dan selepas mereka memberikan pendapat mereka dengan soalan-soalan tersebut, saya akan menunjukkan satu video yang seperti link di sini. Dan video ini akan menjawabkan soalan-soalan yang saya tanya tadi. Dan pada masa yang sama, dia akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan sistem endokrin untuk bagi satu gambaran kepada murid tentang sistem endokrin. So, untuk alat bantu pada aktiviti ini, saya akan menggunakan laptop, projector dan video daripada YouTube yang seperti link yang di atas. So, masuk kepada fasa pengembangan. Untuk fasa pengembangan, dia ada 4 aktiviti. Dan aktiviti 1 adalah jigsaw puzzles. Dan untuk aktiviti ini, dia menjelaskan tentang tajuk pengenalan sistem endokrina.
Untuk maklumat dan pengajaran dan pembelajaran, dia akan menjelaskan pengenalan sistem endokrina dan juga dua subtopik untuknya, iaitu definisi sistem endokrina dan juga fungsi sistem endokrina. Dan untuk aktiviti ini, saya akan menyediakan satu nota ringkas untuk pelajar dan mereka perlulah berbincang bersama murid mengenai dengan definisi dan fungsi sistem endokrin. Dan selepas mereka bincang dan fahami tentang definisi dan fungsi, saya akan memberikan satu sticker notes kepada setiap orang murid. Dan setiap sticker notes akan mempunyai maklumat dan bentuk yang berlainan. Dan apabila saya memberi arahan kepada mereka, iaitu mahu mereka untuk bergerak mencarikan sebisan-sebisan sticker notes yang diberikan kepada murid dengan sepadannya betul. Baik, untuk alat bantu aktiviti ini, murid perlu, saya akan menyediakan buku teks, slide PowerPoint, projektor, stiker notes, laptop, bahan edaran pengenalan dengan sistem endokrin. Dan selepas aktiviti 1, kita pergi kepada aktiviti 2, iaitu showdown. Nah, showdown ini, dia menjelaskan tentang ciri-ciri hormon. Dan dalam maklumat pengajaran dan pembelajaran, saya akan menerangkan ciri-ciri hormon yang terdapat dalam tubuh badan kita, seperti hormon pertubuhan, hormon antidiuretik, hormon insulin, hormon thyroxine, hormon estrogen, hormon testosteron, hormon adrenalin, dan saya akan menerangkan sama ada di mana ranger yang merebaskan hormon tersebut dan kegunaan hormon tersebut. So, untuk organisasi aktiviti ini, saya akan menjelaskan ciri-ciri setiap hormon secara teliti seperti yang nota yang disediakan di lampiran 2, dan saya akan membahagikan murid dalam 5 orang satu kumpulan. So, saya akan selepas membahagikan kumpulan, saya akan mengemukakan soalan kepada murid, dan seperti soalan dalam lampiran 3 berdasarkan kandungan pembelajaran. Dan selepas saya memberikan soalan, saya akan bagi 5 minit untuk murid menjawabkan soalan tersebut. Dan selepas murid menjawab soalan tersebut, mereka perlu membincangkan jawapan mereka dalam kumpulan, iaitu 5 orang satu kumpulan, dan 5 orang murid perlulah bincang jawapan mereka sama ada betul atau tidak. So, untuk aktiviti ini, alat bantu mengajar adalah buku teks sains sukan dan juga slide ciri-ciri dan fungsi hormon. Selepas aktiviti 2, kita akan masuk kepada aktiviti 3, iaitu mix and match. Dan dalam aktiviti ini, saya akan menjelaskan tentang kesan hormon ke atas tubuh. Dan dalam maklumat pengajaran dan pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang kesan, kekurangan dan berlebihan atas hormon pertumbuhan, hormon antidiuretik, hormon insulin, hormon thyroxine, hormon estrogen, hormon testosteron, dan juga last hormon adrenalin. Dan dalam aktiviti ini, saya akan menunjukkan gambar-gambar kesan kekurangan dan juga kelebihan hormon terhadap badan kita tanpa melabelkan dengan nama hormon yang seperti saya sediakan dalam lampiran 4. Dan selepas saya menunjukkan gambar tersebut, saya akan membincangkan bersama dengan murid sama ada hormon apa yang menyebabkan kesan-kesan tersebut berlaku. Sama ada kekurangan hormon atau kelebihan hormon. Selepas perbincangan, saya akan mengagihkan kad maklumat. Kad maklumat adalah seperti berikut. Dan selepas saya mengagihkan kad maklumat ini, setiap murid akan dapatkan satu kad maklumat yang berlabelkan dengan gambar dan juga maklumat tentang hormon yang berbeza. Dan selepas murid mendapatkan kad maklumat, mereka perlu mencarikan pasangan mereka dalam 3 minit. Sama ada hormon dengan ciri, fungsi dan juga apa kesan apabila hormon lebih atau kurang dengan betul. So, jika ada murid dapat pasangan yang salah, mereka perlulah mencarikan maklumat atau bahan dari buku teks
atau buku rujukan dan cari semula pasangan dia yang betul. So, untuk alat bantu ini, untuk alat bantu aktiviti ini, pelajar saya akan menggunakan buku teks saya sukan dan juga kad maklumat. Dan seterusnya pergi kepada aktiviti 4, iaitu teamwork work. Dan dalam aktiviti ini, saya akan menjelaskan 4 kelenjar, iaitu kelenjar pituitari, kelenjar thyroid, kelenjar adrena, dan kelenjar pankreas. Dan seperti dan maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah 4 kelenjar tersebut. So, bagi organisasi aktiviti ini, murid akan di dalam kumpulan yang sama seperti dalam aktiviti 2, dan saya akan memberikan arahan kepada murid untuk melukiskan peta minda dalam kertas mahjong tentang ciri-ciri, definisi, fungsi dan hormon yang dirembeskan dan kesan berlebihan dan kekurangan hormon terhadap badan. Dan setiap kumpulan akan dapatkan satu kelenjar untuk mereka melukiskan peta minda tersebut. So, murid perlulah duduk dalam kumpulan yang sama dan ketua kumpulan akan mendapatkan topik daripada saya yang seperti dilukiskan, yang seperti dilampirkan dalam lampiran 5. Setelah masa tamat, setiap wakil kumpulan akan membawa hasil kerja di hadapan kelas dan menjelaskan apa kandungan yang ada pada peta minda mereka. So, untuk aktiviti ini, alat bantu mengajar adalah kertas mahjong, marker pen, dan juga buku teks sains sukan. So, selepas fasa pengembangan, saya akan masuk kepada penilaian untuk menilai sama ada pelajar faham atau tidak tentang tajuk sistem endokrina ini. So, untuk penilaian saya akan sediakan 2 aktiviti, iaitu 2 test, satu test online dan satu test online iaitu table test. Dan saya akan berikan soalan, saya akan bagikan satu link workworld untuk pelajar dan satu quiz offline untuk pelajar. Dan pelajar perlu siapkan dua-dua soalan ini dalam masa 10 minit. Dan soalan adalah seperti dalam lampiran 6. Baik, selepas penilaian adalah fasa penutup. Dan dalam penutup, dia terdapat 2 komponen, iaitu komponen berkaitan dengan kognitif dan komponen berkaitan dengan sosial. Dan dalam kognitif, murid dapat membuat rumusan tentang sistem endokrina dengan baik. Dan mereka juga dapat menjalankan aktiviti penilaian dan menyelesaikan persoalan yang timbul semasa mempelajari tajuk sistem endokrina. Dan murid juga dapat menjalankan aktiviti pengukuhan berkaitan dengan sistem endokrina. Manakala berkaitan dengan sosial pula, saya akan mempamerkan hasil kerja yang dihasilkan oleh murid yang memperoleh markah yang tertinggi dan menarik, iaitu peta minda yang dilukis oleh mereka. Dan saya akan juga melaksanakan kuis individu kepada murid dan memberikan ganjaran kepada pemenang bagi membangkitkan motivasi pelajar. So, dalam refleksi pula, saya mendapati pelajar tidak mempelajari terlebih dahulu satu topik atau topik yang ingin dipelajari pada hari ini. Dan kekuatan yang dapat dikenal pasti adalah meskipun proses ini mengambil masa yang agak lama, akan tetapi murid mudah memahami topik dengan adanya pelbagai aktiviti. Dan selain itu, pelajar juga semangat untuk mempelajari topik tersebut kerana ada unsur keseronokan dan kerjasama daripada aktiviti kumpulan tersebut. Dan dari segi tahap pencapaian murid, terdapat 3 orang murid belum lagi mencapai objektif pembelajaran, manakala 27 orang telah mencapai objektif pembelajaran hari ini. Dan perkara yang masih belum dicapai oleh murid adalah murid masih tidak dapat menjelaskan kesan hormon ke atas tubuh badan dengan baik. So, untuk murid-murid tersebut, saya akan sediakan satu aktiviti peneguhan, iaitu soalan yang beraras rendah yang murid dapat memahami seperti
seperti soalan dalam lampiran 7. Dan saya juga akan menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih menarik untuk mereka. So, dari aktiviti susulan, guru perlu kreatif dalam memilih aktiviti bimbingan supaya murid lebih memahami sesuatu topik. Dan guru juga perlu mengadakan sesi soal jawab berkaitan kuis yang telah diadakan supaya pelajar dapat faham tentang apa yang salah, apa yang betul. So, ini sahaja untuk approach kita, dan di sini adalah lampiran-lampiran yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Seperti lampiran 1 iaitu video, lampiran 2 nota terhadap ciri-ciri hormon, dan lampiran 3 adalah soalan pada aktiviti dan berserta dengan jawapan. Dan lampiran 4 adalah gambar-gambar yang akan menunjukkan untuk kesan kelebihan dan kekurangan hormon. Dan sini adalah kandungan yang akan diletakkan dalam kad maklumat. Dan lampiran 5 adalah tajuk untuk pelajar melukiskan mind map. Dan sini adalah nota terhadap kelenjar-kelenjar tersebut. Dan lampiran 6 adalah soalan kuis offline dan bersama dengan skema jawapan. Dan sini adalah soalan online iaitu Walk World dan 10 soalan. Dan lampiran 7 iaitu lampiran terakhir adalah soalan pengukuhan untuk murid yang tidak mencapai lagi objektif pembelajaran. So, ini sahaja semua isi kandungan yang ada pada aplikasi kumpulan kami. Sekian, terima kasih.